mendapat manfaat daripada pemungut petai. Pemungut petai tidak pernah risau tentang pokok petai di hutan. Dia tak ada risau, di hutan ni ada 100 batang pokok petai, 15 daripada dia dah mati. Dia tak risau tu. Sebab pemungut tidak pernah risau tentang apa yang berada di hutan. Macam orang asli tu, dia tak pernah risau ada ke rusa lagi yang kita nak buru. Dia kata kalau tak ada, kita pindah lah. Dia takut banci lah. Tak ada, dia tak peduli. Banci. So, kalau kita mula peduli, kita dah jadi hadari lah. Yang tadi Badawi. Hadari maksudnya dia dah mula. Dalam kandang aku ni kambing tinggal 10 ekor. Ni anak nak menikah, nak pakai 2-3 ekor, dah tinggal 7. Ini pupus kambing aku. Ada, itu masyarakat petani. Dia fikir. Atau dia kata, kalau aku tanam pokok kacang sebanyak batas ini, satu hari pengeluarannya mungkin 2 kilogram. So satu minggu berapa kilogram boleh jual kat pasar. Itu masyarakat petani. Masyarakat petani ini 10,000 tahun sebelum Masihi sudah ada. Okay? Malaysia, Melayu especially lah, kita masih berada pada masyarakat pemungut dan masyarakat petani. Bukan setakat kita melakukan memungut dan bertani. Minda kita, fikir kita pun seperti masyarakat pemungut dan masyarakat petani. Kalau kita kais pagi makan pagi, itu maksudnya kita masih pemungut. Macam di Kemboja. Okay? Dengan sebesarnya Sungai Mekong, dia pergi mengail, dapat 2 ekor ikan haruan. Alhamdulillah, dia pun naik. Kita tanya dia, kenapa Pak Cik tak pergi tangkap 10 ekor? Apa cukup untuk hari ni, dia kata. Besok turun lagi, dia kata. Dia tak fikir, kalau dia tangkap 10 ekor hari tu dengan spend lebih banyak masa, dia jual, dapat duit, atau dia simpan untuk makanan dia 5 hari untuk 10 ekor. Lepas tu dia boleh buat pertanian yang lain. Dia tak fikir tu. Dia kata, setiap hari aku turun, dapat 2 ekor, aku balik, makan tengah hari, makan malam, selesai. Besok turun lagi, makan tengah hari, malam, selesai. Sekali Sungai Mekong bak, dia pening kepala lah, tak boleh turun. Apa nak makan? Carilah. Dia pungut balik semula kat mana-mana hutan. Jadi ini, mentaliti ini mesti diubah. Okey? Sekiranya saya tak pernah rasa bahawa bangsa Melayu 300 juta ni sudah berada pada masyarakat industri. Saya tak pernah. Walaupun kita ingat buat kapal angkasa, tak ada lagi dah. Hantar angkasawan je lah. Hantar angkasawan je lah. Tapi platform untuk lancarkan kapal angkasa ada di Selangor ni, di Banting. Itu pun bukan angkasawan tu, proto angkasawan. Pemungut berada di angkasa. Okay? Masa sibuk-sibuk dulu kita hantar pelancong itu, rupa-rupanya di parlimen diusulkan bahawa di Banting itu disediakan sebuah tanah untuk pelantar kapal angkasa. Hebat betul Malaysia. Roket lah. Untuk roket. Tak tahulah bunga api ke apa yang hantar kan. Nampaknya Putrajaya tu meletup bunga api selalu. Jadi masyarakat industri ni bermula di Eropah 1750. Ni the whole explanation Eropah melalui masyarakat industri. Industrial Europe, Britain and Industrial Europe 1750-1870. Okay. Saya mengajar dekat 15 tahun dekat UKM. Saya rasa subjek yang saya ajar bawah daripada apa yang dibincang di sini. Buku ni saya beli lama, tapi saya baru jumpa balik semula. Saya kata ini kena baca untuk ajar balik semula. Okay? Sebab di Eropah, apabila mereka memasuki masyarakat industri, mereka mengubah seluruh perkara. Itu sebab kita mendapati ahli-ahli falsafah seperti zaman ini Hegel, even Kant dalam zaman ini, mereka bercakap tentang perkara yang lain. Sebab mereka sebenarnya sedang memahamkan bagaimana masyarakat mereka perlu berubah, termasuk agama mereka. Kita tak perlu mengubah agama itulah, tapi macam mana Muslim, tak kira Muslim Malaysia ke Muslim apa,
boleh berada pada zaman industri dengan mengekalkan Islam sebagai foundation. Itu tidak pernah dijawab oleh mana-mana pemikir Muslim. Paper-paper industri banyaklah. Islam and Industrial Revolution, banyak paper macam ni. Teknologi impact on Muslim society, banyak. Tapi dia tidak menjelaskan bagaimana masyarakat itu boleh transform dan atas dasar apa. Okey, itu industri. Eropah sudah melepasinya. Kalau nak baca tentang apa yang berlaku secara simplified dalam masyarakat industri kurun yang ke-17, 18 dan 19, baca Foucault. Baca Foucault. Foucault ni the good, the order of things. Foucault ni saya baru faham lah kenapa Foucault ni didewa-dewakan di Eropah. Dia boleh simplify pencapaian Eropah itu dalam 10 bab. Contohnya dalam buku ni yang setebal ini, okay, rujukan dia adalah hampir 70% keseluruhan buku yang ada di Eropah adalah rujukan dia. Daripada kurun yang ke-14 sampai kurun yang ke-19, rujukan dia. Jadi bila kita tengok di akhir bab itu, kita akan terkejut. Seawalnya Copernicus pada tahun 1430 adalah rujukan dia. Okey. Semua. Jadi kita kompres lah. Dia kompres. Dia baca semua, lepas tu dia kompres. Apa sebenarnya yang berlaku? Itu sebab dia simplified lah. Malah dia melukis beberapa graf yang saya sampai sekarang dah dekat 10 tahun saya cuba fahamkan graf inilah. Dia kata sebenarnya seluruh benda yang berlaku pada kurun yang ke-16 dan 17 dan 18 adalah ini, kata. Dan keseluruhan yang berlaku pada kurun yang ke-19 adalah ini. Saya tengok apa benda sebenarnya dia cuba faham. Dia cuba buatlah simplified. Tapi kalau nak detail, kena baca macam apa yang Toynbee tu, set of volume kan, atau Tapi barat memang buat macam dia buat kita misalnya masa Wikipedia dia history tapi tu dah detail. Weber kata kan, Weber detail kan. Puluhan buku kan detail. Okey, development. Jadi Eropah sudah memasuki industri dan masih melaksanakan industri sekarang lah. Kita tercengang-cengang je lah. Tapi Eropah juga memasuki masyarakat yang baru, iaitu masyarakat maklumat. Ini pun kita baru dengar saja dalam sekitar 15 tahun ini. Tapi kita tak pernah peduli tentang apa sebenarnya masyarakat maklumat. Itu hanya disampaikan oleh secara ringkas oleh Nesbitt. Ini ditulis pada tahun 1980. Ini ditulis pada tahun 1984 dan Megatrend, bukan Megatron. Ini ditulis pada tahun 1990. 2000. Masa dia tulis pada tahun 1990, dia sudah predict apa yang berlaku pada tahun 2000. Ini buku ni dulu dibaca, ini best, saya ingat bestseller 2 juta, 3 juta lah. Ini masih dibaca sekarang. Apa sebenarnya yang berlaku pada kurun ini ada dalam buku ini. Prediction dia tak semestinya betul, tapi dia menulis ini pada tahun 1950. Kita patut baca pada tahun 1950. Kita sudah terlewat 20 tahun, 24 tahun membaca ni. Kesian kita. Okay. Teknologi maklumat sebenarnya disebut oleh Nesbitt ini. Masa dia tulis buku ni, semua orang tak suka pada dia lah. Normal lah. Kalau kita cakap masa depan, orang tak suka. Kebanyakan historian akan marah sebab apa. Dia kata, kau bohong saja, benda tak berlaku lagi, buat apa nak cakap. Tapi sekarang semua happen. Okay? Kita akan bincang. Teknologi maklumat sebenarnya berkembang dengan pesat selepas tahun 1956. Satelit yang pertama dihantar ke angkasa. Teknologi maklumat. Walaupun telegraf dicipta pada 18 lebih tapi teknologi maklumat berkembang apabila saya masih pundang sebab bila satelit dari pundang unit ilmu tu berkembang. Yes, ya, back, betul. then you will have that ni. Yalah, betul. Itu sebab penciptaan satelit yang pertama hasil lah. adalah impact yang besar. Satelit ni sebenarnya besar ni je. Satelit ni bukan sebuah kapal angkasa. Satelit besar bangku ni je.
Dia cuma nak transmit signal. Kalau kita hantar pada dia, dia transmit signal ke tempat lain. Itu dia tugas dia. Kan? Jadi bina satelit senang saja, tapi untuk apa? Dia Razak dah tak boleh function. 28 juta. Astro je kan? Ha? Benar yang ni kan? Benar yang ni. Dah berapa setahun je kat atas tu. Sebab dia teknologi terlalu lemah untuk mungkin kena 2-3 biji batu rosak terus. Dia tak protect. Okay? Jadi sekarang internet yang pertama kali dicipta, saya ingat sebab saya dalam jabatan matematik, jadi sains komputer adalah jabatan sebelah saya. Saya guna email pada tahun 1994. Cuba fikir balik bila you all guna email. Okay, saya guna email tahun 1994. So saya hantar email kepada supervisor, bakal supervisor saya kata saya nak buat PhD bawah dia. So dia balas dalam 1 hari lah. Dia setuju, tapi email tu memang primitif lah masa tu, 1994. Sebenarnya email yang pertama dihantar di dunia ni pada tahun 1921. Itu eksperimen yang pertama di antara London dengan New York. Email yang pertama dihantar. So komputer yang pertama dicipta 1880, Babbage. So mereka cuma gunakan telegraf untuk hantar email ke New York, London, New York. Tapi dia eksperimen yang pertama 1921 tak salah saya. Itu saja. Lepas tu dia stop. Sehingga tahun 70-an baru dibina balik semula sistem rangkaian sistem ni lah. Okey. Jadi itu dia. Masyarakat pemungut, masyarakat petani, masyarakat industri, masyarakat maklumat. Itu 4 masyarakat yang ada sekarang. Isu kita adalah apa status pendidikan dalam keempat-empat masyarakat ni. Saya rasa pendidikan kita di Malaysia ini berada pada status masyarakat petani. Okay, kita relax zone. Relax zone. Doesn't care about everything. Janji lulus peksa dah. Relax zone. Ini masyarakat petani. Ya. Tadi yang kata orang asli tak peduli sama ada usaha ada putih, itu masyarakat jenis apa tu? Pemungut. Nah. Orang asli memang dia orang asli ni dia pepatah, kalau orang Melayu kata sampai habis baru dia cari. Kalau dia buat sawah dan dia dapat beberapa guni padi, dia akan habis makan nasi tu, habis baru dia pergi buat sawah. Jadi sepanjang habisnya beras tu, sehingga dia padi dia masak, itu dekat-dekat 4 bulan tu, makan apa sajalah. Pergi hutan makan petai ke apa, jadi jumpalah kera ke apa, sapu lah. 4 bulan tu tak berapa lah. Lepas tu padi masak, okey, ada 2-3 guni, makan habis. Jadi dia tak faham inventory. Tapi sebab ada hutan, kalau dia dekat Bali, dia buat habislah. Rompak. Itu yang kita nampak macam orang mengut sampah apa semua kan. Dan dia come back kepada dia pungut. Kalau pergi KL banyak lah pungut apa semua kan. Okay. Jadi isunya adalah apabila kita menjadi masyarakat pemungut, pendidikan ini taklah perlu sistematik. Walaupun masyarakat pemungut ni anak-anak dia mahir semua herba dalam hutan tu. Kalau kita belajar, saya suka tengok YouTube lah macam mana Amazon punya orang, budak-budak dia duk belajar tentang semua pokok, semua haiwan, bunyi haiwan semua kan. Dia tahu bila nak bergerak, dia tahu bila nak hujan apa semua sekali, nak hantar maklumat kepada pakai pokok. Semua tu dia tahu. Maksudnya pendidikan dia bagus, tetapi bagaimana caranya ibu bapa transmit kepada anak dia. So kalau ibu bapa dia tadi collapse, anak dia collapse. Dia tak boleh sekolah sebab dia akan berpindah dah. Buat apa buat sekolah kan. Dia orang cuma tradisi. Dia tradisi tu, pendidikan itu, masyarakat tu akan musnah kalau pendidikan tadi gagal. Maksudnya anak dia tidak menerima. Macam Bushman dekat Kalahari tu.
Kalau anak dia tidak menerima pengetahuan daripada mak ayah dia tentang di mana nak cari makanan dekat padang pasir tu, saya rasa senang, kejap dia mati. Setengah jam terdedah pada matahari, kalau di gurun kala hari, matilah kita. So dia kena tahu di mana nak dapat air, pokok mana yang menghasilkan akarnya ada air dan macam-macam lah. Okey. Apabila kita berada pada masyarakat pertanian, pendidikan kita, saya rasa seperti yang kita alami sekarang. Okey. Kalau saya ajar kat UKM tu 30-40 pelajar saya, 70%, 80% dia nak lulus-lulus saja. Dia tengok subjek tu susah kan, dia nak lulus-lulus saja. Dia kata, kenapa kamu tak buat assignment ni, doktor? Oh, subjek ni susah lah doktor, jadi saya konsentrate subjek yang lain. Subjek yang satu kamu konsentrate, dapat berapa? Dapat B+ juga. Tu lulus juga. Yelah. Kita takkan dengar pelajar kata, ya saya mesti dapat A dalam subjek ni. Itu kita hanya dengar pada pelajar Cina saja. Saya mesti dapat A dalam subjek ini, walaupun subjek ini susah. Saya dengar itu daripada pelajar Cina saja. Pelajar India of course lagi teruk lah. Pelajar Melayu dia selalu, ini susah lah doktor, saya ada banyak subjek. Berapa subjek kau belajar? 4. Banyaknya. Berapa unit ni? 12. Habis kamu dapat A semua yang lain tu? Tak, dapat C+, B-, B. Tu dia lulus juga. Yalah tu dia. Jadi dia relax. Pergi perpustakaan, tengok pelajar kita, pelajar saya lah. Saya selalu segah pelajar kat perpustakaan lah. Dia belajar, dia buka komputer kan. Lepas tu saya kata, kamu buat apa tu? Saya hantar email. Pada siapa? Pada kawan saya kat sana. Saya pun pergi kat dia. Kamu buat apa? Saya hantar email. Mana? Saya hantar kawan dia. Kik. Dia gelap. Kamu ni kata, kamu ambil falsafah matematik. Saya nampak kamu dah hantar gambar hari jadi kamu. Jadi kamu belajar macam mana? Ada falsafah sebalik gambar tu. Ada belakang tadi. Jadi dia perlu di matematik kan. Jadi Tahu dah. sikap kepada pendidikan itu, okey, masyarakat industri dia bukan demikian. Kalau siapa yang dah pernah pergi belajar, Ripin pernah pergi belajar kat UK, pelajarnya ialah, kita kata of course ada pelajar yang teruk, tapi itu 30% saja. Okay, and ada 60% memang bagus, 10% genius. 10% genius. Okay, kita genius ni tak jumpa lah. Dan kita hantar pergi US, pergi UK pun masa undergraduate nampak macam genius, balik tak jadi apa kan? Jadi pensyarah pun tak tahu apa. Kata, kamu belajar apa? Belajar sains komputer. Kamu tahu tak logik? Tak pernah belajar lah. Kamu lulus dengan berenang ni ke? Kata. Kat US kan ada 40% co-curriculum. Lulus dengan berenang dan badminton ni ke? Dengan main tenis. Tengok A yang main tenis, berenang semua. Jadi kita kan ada satu ini belum lagi bercakap tentang maklumat. Untuk pendidikan untuk masyarakat industri amat mementingkan pengetahuan. Sebab nak buat industri atau nak set up satu industri, yang paling penting sekali adalah pengetahuan terhadap industri itu. Itu kita total lag. Contohnya yang paling mudah, proton. Mahathir yang buat, Mahathir yang marah kan. Dia kata, apalah engineer kat Malaysia ni, tak boleh buat enjin yang baru. Ya, tapi kan kamu yang buat proton ini, kenapa kamu tak suruh engineer di Malaysia buat enjin yang baru? Marah dia di sini, dia buat apa? Sekarang jadi bos mulu. Ni balik semua. Dah lah begitu. Bila ada sesuatu benda yang untuk buat kereta baru ke apa, masuk bakul angkat sendiri terlalu besar. Kononnya dah buat enjin yang baru, boleh bertanding dekat mana-mana circuit kat dunia. Mana ada? Tu Jerman punya enjin. Okey. Buat partner program dengan mana-mana BMW ke apa. Oh, kata Proton sudah menghasilkan teknologi enjin yang baru, padahal enjin Jerman tu dia beli. Jadi
dah lah tak boleh buat apa-apa, membohong banyak pula. Ini memang, jadi pendidikan pada masyarakat industri, kita mesti memiliki ahli masyarakat yang ialah taklah berpengetahuan sangat luas, tapi moderate lah, pertengahan. Dia tahu, contohnya proses untuk menghasilkan sebuah komputer, dia tahu. Proses untuk menghasilkan sebuah handphone, dia tahu. Ya, jadi kos dia berapa? Kalau dibuat, kos dia berapa? Kos barang dan kos pekerja. Itu harga dia tahu. Kos untuk menghasilkan sebuah kereta, dia tahu. Walaupun kita jual kereta 3 kali ganda. Kos untuk menghasilkan sebuah hasil industri, dia tahu. Kos, semua benda dia mesti moderately tahu. Itu masyarakat industri. Okay? Itu kita tak pernah sampai kepada masyarakat ini. Dan untuk menghasilkan industri yang baru pun kita tak pernah capai, walaupun pada peringkat pendidikan. Contohnya, kita tidak pernah lonjakkan. Saya selalu bagi contoh ini kan, industri ini sebenarnya bukanlah sesuatu benda yang sangat susah, tapi cuma kita kembali balik kepada kebudayaan kita dan memikirkan bagaimana untuk memajukan kebudayaan kita. Itu saja sebenarnya industri. Dan teknologi dan industri ini adalah peniruan kepada alam sekitar dan kebudayaan, maksud asalnya. Tapi kita faham lain. Industri maksudnya apa yang dihasilkan oleh Eropah. Ini kesalahfahaman kita. Okay? Contohnya, 2-3 contoh lah saya bagikan. Yang pertama, boleh tak kita membuat buluh elektrik? Sebab kita suka makan lemang kan. Sebab orang boleh buat periuk elektrik, orang boleh buat macam-macam elektrik. Boleh tak kita buat buluh elektrik? Maksudnya, kalau kita nak makan lemang, kita cuma masukkan beras, petik Swiss, setengah jam, lemang siap. Lah. Kalau nak baru daun pisang, ada serbuk pisang, serbuk daun pisang. Okey, serbuk daun pisang, boleh makan. We don't care about it. Kan? Orang yang tak makan lemang takkan fikir sebab apa? Dia tak pernah makan lemang. Dia buat apa dia nak fikir tentang buluh elektrik? Kita yang setiap raya dia potong buluh kan. Sekarang kita cuma beli sebatang buluh. Setengah jam satu lemang kan. Jadi barulah kita boleh menjual lemang pada bila-bila masa. Tak payah lagi 4 jam. Ya, memang sedap lah yang 4 jam tu, tapi tenaga yang dikeluarkan untuk menghasilkan 10 batang lemang lebih banyak daripada hasil lemang itu. Itu bukan industri. Okay? Kos mesti minima, penghasilan mesti tinggi. Itu industri. So, sebatang boleh menghasilkan 100 lemang dalam masa 10 jam atau 2-3 batang. Bagus. Nak besar, buat bulu betung. Tu dia lemang besar ni. So, semua research digunakan. Lagi satu keunikan yang saya beri yang kita tak pernah fikir kan, kita minum air kelapa itu semenjak daripada bila-bila pun, tapi kita tidak boleh menghasilkan sesuatu yang air di dalamnya. Oh. Kelapa elektrik. Nah, buah kelapa elektrik. Petik Swiss, air keluar, rasa kelapa. Dah tak kira lah macam kelapa kan. Tapi dia tak pernah masukkan air pun. Air pun tak datang dari mana tak. Sebab buah kelapa, air dia datang dari mana? Air itu datang dari pokok. Kita mesti fikir macam mana satu alat yang air dia boleh datang. Tak kira lah dari mana kan. Kita adalah pipe masuk ke situ, tapi kemudian rasa buah air kelapa. Nak air kelapa, buka air kelapa. Tak fresh lah, cordial. Tak kisahlah. Itu teknologi. Orang yang biasa minum air kelapa, dia kata ni tak sedap. Tapi Jepun dengan Korea dia tahu apa. Dia telan je. Jadi kita minum Coke lah. Orang Brazil yang kata this is not fresh. Coca-Cola dia kata daripada batang, daripada akar pokok tu minum macam ni sedap dia kata. Itu orang yang menghasilkan itu. Kita dah hentak je. Tu beli apa? Ini kan industri. Dan berbagai-bagai. So,
teknologi dan kejuruteraan adalah tentang peniruan alam sekitar. Peniruan alam sekitar. Okey? Dan ini kegagalan pendidikan adalah disebabkan kita gagal untuk mengkreatifkan orang yang terpelajar itu untuk menghasilkan sesuatu yang baru daripada benda yang lama. Ini kegagalan normal. Jadi itu sebab pendidikan orang kata mesti kreatif, mesti inovatif. Bagaimana? Tak boleh jawab at math. Bagi Fazilah Kamsah tak payahlah. Tak boleh. Kita selalu mewar-warkan benda tu, how tu. Kita mesti train pelajar kita untuk bagaimana kamu nak kreatif dengan menjawab soalan matematik. Bagaimana kamu nak kreatif dengan menjawab soalan bahasa Inggeris. Apa dia maksud kreatif menjawab soalan geografi. Ini yang cikgu kita tidak ada. Cikgu kita dia balut, dia benda. So, dia yang tak tu menghasilkan jawapan betul kan? Jawapan yang betul. Itu is nothing. Itu sebab sekarang ni dilaporkan bahawa pendidikan Malaysia semakin menghudung. Kita relax je. Kita kata dia minda seperti petani ni. Nanti kita lantak kau lah. Okey? Doktor, saya kena tak. Okey. So, itu bahagian industri. Sekarang bila kita berada pada masyarakat maklumat, banyak hipotesis dikatakan dia akan merubah sistem pendidikan. Seorang buat research, bukannya sikit-sikit ni research lah. Kita seperti biasa tak kisahlah. Malaysia research diasaskan semenjak daripada tahun 1960. Kan saya sudah beritahu, satelit yang pertama dilancarkan 1957. Research yang pertama dilaksanakan adalah pada tahun 1960 tentang mungkinkah sistem pendidikan akan terkesan secara besar-besaran disebabkan oleh teknologi maklumat semenjak tahun 60. Okey, research itu. Jadi kajian mesti sesiapa yang berada dalam bidang ini mesti melakukan, even sosiologis. Okey. So kita tak nak cerita lebih panjang, kita nak cerita dua atau tiga perkara saja. Okey. Yang pertama, untuk pendidikan, apa sebenarnya impact teknologi maklumat? Kita cukup risau sebab kalau saya pergi kat CC, saya tengok mak bapak ni dedam je anak dia kat CC tu. Kalau hari Sabtu tu pergilah CC, budak-budak datang untuk main komputer kan. Lepas tu mak bapak tu kata kepada brother yang jaga kat depan tu, dia kata, nanti anak saya ni duit dia, kalau tak cukup duit ni nanti claim kat saya lah. Makan dia kedai mamak depan tu, dia kata. Nanti kamu bawa dia pergi makan dekat kedai mamak tu, dia nak makan apa saja makan. Lepas tu kalau tak cukup duit claim kat saya. Nanti lepas dia makan tu bawa balik masuk, biar dia buat apa saja. Pendidikan ICT untuk kanak-kanak Malaysia. Dan ibu bapa melakukan ini. Dan bukan ibu bapa yang orang kata penurai getah, bukan. Sebab saya nak pergi mesyuarat bisnes saya. Dia cakap macam tu, saya nak pergi mesyuarat bisnes saya. Jadi maksudnya ibu bapa ini adalah golongan yang terpelajar, tapi dia latih anak dia. Tapi syukurlah sebab sebenarnya daripada kajian tahun 60-an itu, sebenarnya TMK ini tidak memberi kesan yang besar pada pendidikan. Kalau dia memberi kesan yang besar, pening kepala lagi lah. Sebab apa? Sebab yang tadi industri tadi tak selesai, yang ini dia berubah lagi. Kita asas kat mana? Okey, tadi buruh elektrik kan, sekarang nak buat apa? Buruh lemang tu nak jadi buruh elektrik pun tak buat, sekarang nak jadi apa? Buruh ni sebab apa? Sekarang teknologi maklumat, nak jadi apa? Tak boleh buat apa, langsung tidak boleh jadi example tu. Okey, yang saya boleh fikir nak jadi example adalah macam mana saya nak matematikkan gosip. Bukan gosip apa dia kata? Kalau orang zaman dulu kali, kalau ada satu makcik tu, dia pergi kedai tu, semua maklumat dekat kedai tu. Lepas tu tiba-tiba kat kampung tu semua tahu. Panggil apa, mengumpat lah orang. Tapi sebenarnya macam mana dia, itu maklumat dihantar lah. Makcik tu akan pergi mengayuh basikal ke kedai pukul 8 untuk beli ikan. Macam mana berita di kedai tu yang 4 km boleh sampai ke kampung kita? Melalui makcik tadi.
Dia akan berhenti kat rumah yang pertama, dia sampaikan maklumat tu. Kita kata mengata lah. Dia nak mengata apa benda yang Cina tadi buat ke, atau dia jumpa kat tu. Bukan, dia tengah menyampaikan maklumat tentang cerita. Scientifically mesti fikir macam tu. nak kata kat dia, kamu mengata ni dapat dosa tu isu yang kedua lah. Dia tengah menyampaikan maklumat, sama ada accurate atau berlebih-lebihan, itu isu yang kedua. Dia tengah menyampaikan maklumat, harga ikan di pasar naiklah 20 sen, dia kata teruk betul lah Cina tu. Dia sampaikan maklumat. Esok pergi Itu mana ada tempat lagi. Dan orang tu kata, aku tak nak pergi beli, aku nak pergi beli sana pula. Dan tindakan kan. Lepas tu kan dia berhenti rumah yang kedua, dia pun beritahu harga ikan kembung kata naik 20 sen. Lepas tu orang tu kata tak apa, sikit tu. Orang tu pergi beli kat kedai Cina tu lah. So 3-4 rumah, pukul 8, pukul 9 dia balik, pukul 11 baru sampai rumah. Sebab 2 jam tu dia menjadi telegraf. Sekarang tak perlu kita call Cina tu, harga ikan berapa. Tapi makcik ni masih memainkan peranan dia. Kalau kat kampung saya di Lengging tu, dia orang pakai CNN lah. So CNN, boleh tahu CNN, dia tu CNN. CNN maksudnya dia menyampaikan semua maklumat. Orang kita tak suka lah, kita kata jaga tepi kain orang, tapi dia sebenarnya menyampaikan maklumat. Saya daripada kecil fikir, macam mana peranan makcik ni. Balik dia terfikir, dia beritahu kat mak kita ni kan. Lepas tu dia beritahu kat kawan dia sebelah ni. Dia pilih kawan lah, dia tak sebut datang semua rumah. Lepas tu yang jiran dia yang beritahu sebelah. Karena satu kampung dalam masa setengah jam, 1 jam, tahu seluruh maklumat daripada kedai 4 km daripada itu. Satelit lah. Masa tu tahun 70-an mana ada satelit. Itu sebenarnya cara menyampaikan maklumat. Okay? Macam mana nak mematematikkan itu? Itu saja. Boleh kita upgrade macam mana komunikasi bangsa Melayu. So, research yang 50 tahun telah dilakukan menunjukkan bahawa ICT ni atau TMK ni tidak boleh difokuskan sebagai proses pendidikan. So kita silap besar masa belikan komputer untuk semua sekolah itu lah. Even membuat sekolah bestari itu semua silap. Sebab TMK tidak boleh difokuskan sebagai proses pendidikan. Jangan fokuskan TMK ni sebagai proses pendidikan. Dia mesti pedagogi lebih utama daripada pendidikan. Jadi international punya research itu tunjukkan bahawa cara guru itu mengajar dan cara murid itu belajar lebih utama daripada alat yang digunakan untuk mengajar dan belajar. Kita silap besar. Okey, habis 5 bilion. Sekarang kita nak bagi laptop lagi kepada guru, itu berapa bilion? 400,000 guru kali dengan 1,000 ringgit, 40 bilion akan habis. 400 juta akan habis. Okay? Sekali lagi adalah kesilapan. Okay? Toke komputer sukalah, cikgu sukalah. Masalahnya is not membantu proses apa-apa. Okay? Itu finding yang besar. Teknologi maklumat tidak boleh difokuskan sebagai suatu proses pendidikan. Dan finding yang kedua, pedagogi lebih utama daripada teknologi maklumat. 2 finding. Namun kalau kita kecilkan sedikit atau perincikan sedikit research tersebut, contohnya dalam pencapaian pelajar. Okay, pencapaian pelajar di sekolah. Yang pertama, research menunjukkan tidak boleh diukur. Teknologi maklumat, adakah teknologi maklumat membantu pencapaian pelajar di sekolah? Itu tidak boleh diukur. Sebab dia tidak ada pembuluh ubah yang jelas. Mungkin maksud dia pelajar yang ada internet dekat rumah tak semestinya lebih pandai daripada pelajar yang tidak ada komputer di rumah pun. Ini disebabkan tadi pedagogi yang amat penting berbanding dengan TMK. Jadi dia fuzzy. Yang kedua, TMK ini positif untuk pedagogi. Itu betul. Kalau kita utamakan pedagogi, TMK akan membantu pedagogi. Okey, contohnya simulation. Okey, atau diagram.
atau apa-apa contoh yang kita boleh capai daripada mana-mana sumber dengan TMK. Tapi pedagogi kita masih tentang pendidikan. Pedagogi ini tidak sama untuk semua sistem pendidikan. Pedagogi di negara komunis atau bekas negara komunis, pedagogi dia lain. Pedagogi di negara kapitalis lain. Pedagogi negara ketiga, kedua dan pertama lain. Okey, jadi kita mesti sesuaikan TMK tersebut kepada pedagogi tersebut. Tak boleh TMK-nya banyak maklumat sedangkan pedagoginya tidak menggalakkan pencarian maklumat. Jadi tak boleh, dia tak sesuai. Jadi kita mesti sesuaikan. Atau TMK-nya banyak bagi maklumat yang tidak dianalisis sedangkan pedagogi maklumat yang tidak dianalisis sedangkan pedagogi dia mengajar analisis. Tidak mengajar analisis. Jadi dia ada jurang. Jadi dia akan jadi macam buat apa sajalah. Macam sekarang contohnya kebanyakan pensyarah di universiti akan mengajar matematik menggunakan file daripada komputer dia. Okey. So apa yang mereka buat adalah mereka padamkan lampu. Lepas tu mula klik-klik mana-mana file. Lepas tu kata okey, kalau kamu nak bezakan fungsi ni, kamu mesti buat macam ni macam ni. Nanti kalau kamu nak kamilkan fungsi ni, kamu buat macam ni macam ni. So kalkulus sudah jadi macam ni macam ni. Tapi itu macam ni. Dekat skrin. Macam mana nak simbolkan macam ni? Dia tak cerita kan. Buat macam ni Boleh ubah Okey. differentiation. Kecil tak faham. Sebut dah tahu. Macam tu. So dia kalau saya mengajar matematik, saya akan tulis macam tu. Saya akan tulis. So pelajar akan tulis, akan ikut. Nampak? Tapi kalau saya sudah programkan komputer jawapan ni dalam file saya akan klik saja. Kalau fungsinya macam tu, dia kata pembezaannya adalah macam ni. Sudah jadi macam tu macam ni. Ini yang pelajar komplain dalam Facebook pun, pelajar matematik di UKM dan pensyarah menjadi marah. Macam ni macam tu. Dia kata kalkulus sudah menjadi macam ni macam tu. Dan pensyarah yang membaca, pelajar ni memang sedar pensyarah tu adalah friend dia. Dia memang saja buat macam tu. Sebab pelajar sekarang berani kan. Dia kata pensyarah ni mengajar kalkulus macam ni macam tu. Semua macam ni macam tu. Jadi kalau fungsi macam tu, kamera dia macam ni. Lepas tu kalau pelajar tanya, doktor macam mana untuk jadi macam tu? Kamu jangan tanya. Nanti kemudian kamu tanya. Tak ada kemudian. Lepas tu habis kuliah. So pensyarah sudah membentuk satu zon dia sendiri dan peduli apa dengan pelajar. Dia subjek matematik. Bukan subjek biologi. Biologi dia dalam logika gambar telinga. Dia tahu telinga kita macam mana. Dia subjek matematik. So pelajar komplain dalam Facebook. Apa yang berlaku adalah pensyarah beramai-ramai marah kepada pelajar. So pelajar mengadu pada saya. Jadi saya terpaksa maki dengan kawan saya lah. Saya terpaksa maki kawan-kawan saya lah. Dia kata kamu nak kata bodoh, bangang pula. Saya kata matematik kamu mesti ajar. Tak boleh je. Kejuruteraan kamu mesti ajar. Fizik kamu mesti ajar. Computer science kamu mesti ajar. Kalau sejarah bolehlah. Sebab selepas kuliah tu dia boleh baca. Tak ada faktanya fx sama dengan x kuasa 2. Ini macam mana nak sampai ni bukannya ini mudah. Bukan the same, ini bukan mudah proses ini. Dia kena jelaskan apa sebenarnya yang berlaku, teori apa semua ini. Ini saya tak tahu kualiti pensyarah yang macam mana kita sudah pilih di Jabatan Matematik, tapi beginilah. Dan pelajar amat komplain sekarang ini dan krisis yang tegang. Dan saya jangkakan memang kolaps lah Jabatan Matematik dalam masa 3-4 tahun ini. Okay? So, kalaupun kita nak pakaikan teknologi maklumat, kita mesti sesuaikan dengan subjek ini. Mesti sekurang-kurangnya kita buat proses ini. Ini proses, ada prosesnya. Proses sekarang itu. Ni proses ada lebih kurang kalau nak berapa step?
mungkin setengah muka surat. Oh. Betul. Sampai. Sampai. Mudah saja kata form 4 boleh lah. Kalau jumpa macam tu dapat macam tu. Tapi kalau universiti itu setengah muka surat argument. Okey. Dia pensyarah tengok buku dia kata dia tak nampak benda ini. Jadi dia tak refer pada teori. Sepatutnya dia mesti jelaskan teori ini. Ini pun nak sampai ni lebih kurang satu muka surat. Satu muka surat. Jadi jangan harap pelajar Jangan harap pelajar matematik nak buat master sebab dia tak faham yang ni. Baru boleh jadi benda ni. Baru boleh jadi benda ni. Dan baru boleh buat benda Macam tu kau macam ni. Itu untuk kejuruteraan. Dan bila kita dah kaji macam tu, di detail satu muka tujuh muka, boleh kita buat selain daripada macam ni. Yes. Sebenarnya kita mesti buat selain daripada yang itu yang dah ada. Faham. Selain daripada yang itu dah kreativiti dan kritis. Itulah dia. Tapi kita tak boleh buat itu sebab apa? Sebab kita macam ni macam tu. Itu yang jadi macam ni. Tapi betul lah. Kadang-kadang kenapa saya nak dah ada ni? Macam main macam ni. Dah main macam ni. Minda pengguna kan. Dia masalah dia adalah yang di depan dia pun minda pengguna. Jadi yang belajar akan ikut saja minda pengguna. Ini mak bapak dia yang kat depan kan. Syarah ni kan adalah orang yang ketiga selepas mak dan bapak. Jadi mak bapak kita patuh, pensyarah kita patuh. Jadi kita mesti pensyarah mesti kritikal dan kritis kepada subject matter. Okey. Jadi macam dalam ini TMK tidak bermanfaat langsung. Dia perlu ada satu proses yang lain, kena belajar macam mana TMK boleh dimanfaatkan untuk matematik lah. Dan lagi satu finding yang penting ini, okey, dan ini sekarang ini kita mengalaminya masalah sekarang. Pembelajaran menggunakan TMK mesti dipisahkan dengan penilaian menggunakan TMK. Jangan disamakan. Nah, kita dalam PBS agak terperangkap di sini. Okay. Dalam beberapa kes dalam PBS dia menyamakan pembelajaran menggunakan TMK dan kemudian penilaian menggunakan TMK. Contohnya kita menjawab menjawab soalan menggunakan komputer. Okey. Dan kemudian sebelum itu kita belajar menggunakan komputer. Finding ini kata kamu mesti pisahkan. Saya tak tahu, kena bacalah apa alasan dia. Mesti dipisahkan di antara pembelajaran menggunakan komputer dengan penilaian menggunakan komputer. Adalah masalah tu yang mungkin dia cuba highlight kenapa benda itu mesti dipisahkan. Okey. Mungkin sudut ekonomi lah kot. Mesti discuss about konsep. Sebab dia nak jaga pelajar itu supaya dapat manfaat belajar yang lebih baik daripada kaedah yang sebelumnya. So kalau TMK dimanfaatkan tetapi hasilnya lebih teruk daripada yang tidak dimanfaatkan TMK, itu tak berguna. Jadi kaedah yang bagaimana TMK ini mesti dimanfaatkan supaya dia lebih baik berbanding dengan sebelumnya. Ini kita tak discuss lah kat Malaysia. Kita tak pakai ke sama je. Malah lebih tengok pun. Okay. Contohnya sekarang kan, simple sekarang lah. Masa saya belajar dulu, saya takkan dapat seorang pelajar yang dapat 9A SPM boleh gagal masa peringkat matrikulasi. Itu zaman saya tak logik berlaku. Tak logik berlaku. Seluruh Malaysia pun mungkin ada pelajar yang dalam 10 orang dapat 9A. Dan bila kita masuk ke universiti, kita jumpa dengan pelajar ni, mereka tidak akan gagal matrikulasi. Okay? Di Bandar Baru Bangi saja ada puluhan pelajar yang mendapat 9A SPM, tak sampai 1 tahun matrikulasi, 6 bulan sudah collapse. So apa yang mereka belajar? 9A apa ini? Jawab soalan saja lah. Jawab soalan saja. Tuition menjawab soalan. Itu ini ya. Kalau tak ada itu ini, dia collapse. Mungkin di matrikulasi sudah diajarkan benda yang agak kritikal. Jadi ni apa ni? Balik rumah je lah ni. So kita akan dapati pelajar yang dapat 9A sekarang ni zero minded. Ada example jiran-jiran saya. Dia datang jumpa saya lah, sebab tu saya tahu. Datang jumpa, tolong lah. Saya kata, apa masalahnya? Anak saya dia kata, matrikulasi tak sempat 3 bulan dah collapse.
Dia kata 9A SPM dia ni. Dengan admit sekali A. Dia tak apa dia belajar. Okey, dan saya mengajar pemata pintar. Pemata pintar. Rosmah kata ini pelajar yang paling pandai di Malaysia. Mereka hit subjek matematik. Dah. Semua pelajar yang masuk pemata pintar untuk asasi pemata pintar semua 9A dan 10A dan 11A. Bila saya ajar mereka kata, "Doktor, ada tak subjek, ada tak ijazah di universiti ni yang kalau saya gagal matematik saya boleh masuk?" Saya kata, "Kamu kat mana ni?" Kamu sekarang berada kat mana? So apa yang dipelajari di sekolah lebih teruk daripada zaman tahun 80-an 90-an. Apa yang dipelajari? Saya rasa itu ini dia belajar. Tak, maknanya kita tadi kita duduk cerita kita ni masyarakat tadi. Umur tadi patutnya kalau ikut urutan zaman mana tahun 80-an dan 90-an mana ada peningkatan. Ada peningkatan. Tapi sebaliknya yang berlaku nampak pada ni Saya rasa adalah pengenalan kepada TMK atau pengenalan kepada kaedah pembelajaran berasaskan komputer ini membuatkan semua sistem keliru. Semua sistem menjadi keliru. So yang dinilai adalah benda yang total basic. Okay? Macam sekarang kan, admit tidak ada lagi subjek, tidak ada lagi second paper. Paper 1 objektif. Paper 1 objektif. Subjektif second paper. Tak ada rasa. Bukan. Second paper masa saya belajar dulu. Yang orang kata, yang cikgu saya kata, kamu tak payah jawab lah soalan ni, saya pun tak ngerti nak jawab soalan. Sekarang second paper adalah subjektif yang dulu first paper admit kita. Admit yang saya belajar dulu kan. Jadi pelajar yang masuk ke jabatan saya matematik, dia dapat A katakan. Saya tahu kalau tahun lepas, kalau tahun sebelum tu A admit adalah 55%. Tahun 2012 dapat A dalam admit, maksudnya markah paling rendah dia boleh dapat adalah 55%. Tu A. Dia masuk matrikulasi dengan A 55%. Kalau dia A 55% lah. Okey, kalau dia 90 dia superb dalam matrikulasi. Tapi kalau dia 55% itu sebab dia collapse di matrikulasi. So kalau dia berjaya, dia masuk dekat jabatan matematik, pasti collapse. Pasti collapse. Contohnya pelajar ditemui tidak boleh, pelajar second year di jabatan saya ditemui tidak boleh buat ini. Boleh bahasa tu. Pelajar second year. Betul. Apa boleh buat? Macam tu. Second year. Jadi Budak band boleh jawab. saya kata, kamu ni datang dari mana? Kamu ni datang dari mana? Saya kata, saya dapat B, doktor. Dia kata, masa matrikulasi. Saya kata, kamu dapat B? Kamu salah jawab paper ke apa? Saya kata. Mungkin dia takut dengan saya lah kan. Jadi saya tanya lagi satu soalan kan. Katakan bukan ini soalan sebenar lah. Katakan ini macam tu. Katakan kan. Dia jawab apa? Dia jawab 2 tambah 5 tambah 7 tambah 11. So maksudnya ini adalah konsisten ni. Jadi formula tu lah. Salah. Total salah. So dia tidak tahu subjek. Dia tidak tahu ini adalah subjek darjah 5. Ada taraf. UPSR tu hanya sekadar untuk naikkan ranking. Ya. So macam mana dia lulus UPSR, macam mana dia lulus PMR, macam mana dia lulus SPM. Dia berada pada second year. Dia datang jumpa tu sebab kita nak buang dia, tapi kita tak sanggup nak buang dia. Kita bagi dia, adalah tahu dia mungkin gugup masa final kan. Jadi itu lagi soalan macam ni. Jadi Memang kena buang. kena buang, tak boleh buat apa. Nak simpan dia. Macam ada. So macam mana dia lulus admit, macam mana dia lulus maths masa matrikulasi. Dan B,
Saya dulu masa matrikulasi mat saya E. Saya kena repeat untuk lulus. Bayangkan dia dapat B. Saya kata, kamu ni punyalah pandai, saya kata. Jadi dia come out dengan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam sistem pendidikan adalah, saya rasa caca marbah. Dan itu di represent masa matrikulasi, diterima oleh pensyarah matrikulasi, tapi pensyarah matrikulasi tidak mahu menyelesaikan isu itu. So dia diterima oleh pensyarah universiti. Dan pensyarah universiti pun tak peduli, tapi kalau kena beberapa orang, dia pedulilah. Kita akan peduli tentang hal yang macam ni. So, saya rasa ini disebabkan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat yang sangat berleluasa. Saya ingatkan pelajar menjadi keliru, subjek darjah 5 pun tak boleh jawab. Ya. Contoh dalam sebab ada teknologi maklumat ni, sebab buat kerja, buat apa-apa tugasan, Google, jumpa di Google, copy, paste. Lepas tu, dia baca pun kadang-kadang tidak nak membetulkan ayat, at least membetulkan grammar ayat tu ke bukan. Dah haji tu kat juga. Dah, betul. At least nak betulkan ayat, at least ayat lah, ayat-ayat. Sekali lagi Malaysia tetap gagal dalam menyelesaikan masalah ini. Dan yang dulu kan ada kes dalam 7-8 tahun lepas Universiti Australia itu yang kena saman pensyarah tu kan. Universiti Australia di Malaysia, lupa. Dia memberi amaran, dia memberhentikan seorang pensyarah Cina Malaysia yang mengajar di universiti dia, bersebabkan meluluskan pelajar yang macam tu untuk bukan tesis, untuk project paper. Project paper biasa lah. Dia pelajar tu dapat A atau B. Tapi sebenarnya dia copy daripada web sebiji. Kan? Jadi plagiat bukan memang direct copy paste lah, bukan saya ingat the whole file dia bagi je. Jadi saya tak tahu macam mana kes ini sampai ke atas ke universiti itu, dan kemudian saya ingat disebabkan pelajar lain komplain kot. Kan, dan kes ini dibawa ke Australia dan Australia kata berhentikan pensyarah tersebut. Di Malaysia bukan setakatkan kerja mingguan atau bulanan, tesis 100% copy. Baru-baru ni Unicel, kes di Unicel, seorang pelajar PhD, bukan setakat pelajar PhD, distinction tesis PhD, anugerah tesis terbaik PhD masa convocation. Kemudian dikesan tesis itu adalah tesis dari Australia. Itu salah eksternal dengan supervisor dan internal. You bagi anugerah kepada orang yang plagiat total. Mungkin suasana kat Malaysia sesuai lah bagi orang. Yalah, kita negara kedua, ketiga macam tu. Tapi yang menariknya, negara yang selalu buat barang tiruan seperti Taiwan, Hong Kong apa semua tidak mengalami masalah seperti kita. Dia orang meniru material tapi original. Thought original. Kalau patutnya mereka yang Thailand katakan, mereka lah yang all out niru ni kan. Tak ada, kita yang niru. Saya baru mengajar pelajar master saya, 100% pelajar saya niru saja. Saya bagi 1/10 maka 1/10, 2/10. Itu pun tinggi sangat lah. Itu pun dah tinggi lah. Saya kata patutnya -4. Itu dah -1. Kosong pun satu. Tapi saya biasa melihat assignment yang dapat A, tapi itu sebenarnya tiru. Okay. Kita pernah ada Jauhar Syarah Universiti mana saya tak nak sebut. Paper tiru. Tiru 70%. Itulah. Saya kata bahasa Inggeris. Oh, dia terjemah lah. Dia tak terjemah. Oh, dia Terjemah tu okey lagi. Dia maknanya ambil sepenuhnya daripada internet. Di UKM ada beberapa buku sebenarnya adalah 50% adalah daripada web. Diterbitkan oleh UKM. Tak tahu editor dia cukup bijak untuk terbitkan. Saya hanya diberitahu oleh pelajar. Dan pelajar ni kan dia suka search banyak kan. Jadi dia kata, kenapa buku doktor tu, ada satu orang doktor tu dia kata dia dah publish dengan penerbit UKM. Buku dia 70% daripada web ni. So dia tanya dengan saya, apa status menulis buku? Dia kata, apa dia buku apa? Dia kata, buku ni dia kata 70% adalah daripada web ni. Sama semua kataan dia. Dan dia dah menjala kepada
penerbitan buku. Sebab kalau kita ajukan penerbitan buku sebagai kenaikan pangkat, sebenarnya jawatankuasa kenaikan pangkat tidak membaca buku itu. Dia kata, oh buku bagus, dia tik markah buku. Kalau ada dua. Dia sepatutnya buka buku tu dan baca. Dan dengan segala kepakaran dia tahu benda tu. Kalau bahasa dia pelik-pelik, kan, tengok subjek, ini subjek apa, tengok ini apa benda ni, kan dengan mudah boleh dikenal. Tapi it's all happen now. Tak, kuncinya sebab ICT lah. Ya, tapi kita tak boleh nak kasar kalah sangat ICT. Kan tadi dah beritahu bahawa pedagogi mesti mendahului ICT dalam semua hal. Jadi Orang yang menggunakan. orang yang menggunakan itu sekarang ni kita tak bina. Jadi kita bergantung kepada ICT tu. Mana dengan kewujudan ICT, mana originality of thinking dah tak ada. Bukan? Dia sudah tak berfikir secara original. Baliknya dia Dengan kewujudan ICT, kekeliruan berlaku. Adakah manusia itu yang menghasilkan idea, atau manusia itu dibantu oleh ICT menghasilkan idea? Kekeliruan itu berlaku. Dan ramai orang menganggap yang kedua. atau mana orang yang menulis, dikatakan menulis buku tapi bahan maklumat tu daripada internet. Ertinya dia tak baca sendiri daripada internet tu pun. Tak. Dia cuma copy. Dia copy sebab dan ada 100 pages. Dan hantar apa dalam tu? Tak. Ya, betul. Okay. So kalau kita mahu sistem pendidikan yang lebih baik, kita mesti memanfaatkan ICT sebagai alat mengajar saja, bukannya sebagai bukan diperalat kan. Kan? Jadi macam mana kita nak ajar pelajar kita supaya memanfaatkan maklumat daripada internet. Kita mesti jawab soalan itu, bukan kita kata kamu buatlah kamu buat assignment tajuk ni, pelajar suka. Tapi betul lah, memang banyak membantu. Contohnya kalau kita nak mengaji, kita kena berguru kan. Nak masak, contoh saya ambil live, nak masak nasi ayam Hainan, atau berguru kan. Saya pergi search internet, dalam masa setengah jam, susu kopi saya buat. Ya, itu benda yang babitkan praktikal. How about ideas? Praktikal tu boleh. Praktikal. Kita baca memang Bom boleh. Kan? Tapi ideas? Betul, saya pengalaman kita dulu kita belajar sains, fizik, belajar math, belajar kimia, belajar biologi masa di sekolah. Kan semuanya untuk jawab exam. Yang memang excellent lah. Kalau sekolah saya dulu 2 kelas, math A1. Yalah. Kosong penuh. Standard dia. Dah sama yang penuh. Tapi dalam masa yang sama, saya pun tak faham apa yang kita belajar tu, melainkan kita latih to be. Kemudian kita dapat pattern dia, kemudian kita boleh jawab soalan. Betul lah. Jadi pattern tu akan membantu kita untuk menjawab soalan tu. Tapi kita tak faham. Cuma setelah kita dah besar sikit, barulah kita boleh faham sikit paling tidak. Untuk memahami teori-teori tertentu, paling tidak Newton's law of motion. Gitu. Cuma satu part bila cakap TMK sebagai proses transmission of maklumat kan, information. Macam mana pula bukan setakat transmit, tapi pemprosesan tu berlaku dan output tu pula macam mana dari sudut bukan sekadar penyaluran, tapi pemprosesan yang akhirnya proses tu sendiri akan membentuk output yang pelbagai kan. Saya nak tanya soal itu. Contoh seperti yang diajarkan oleh seorang guru bila dia transmit sesuatu knowledge. Dia bercakap soal katakan tentang ini adalah buku ini dibuat daripada kertas pokok kan. Sekali-sekali cerita lagi tentang susunnya. Tapi bila sampai kepada murid, dia proses dengan pemahaman yang mungkin berbeza, yang akhirnya akan mendatangkan output yang berbeza. Kalau dalam konteks menjawab soalan, penilaian apa yang dia faham sudah pasti berbeza. Jadi soal ini dia berkait juga dengan bagaimana orang kata apa, keupayaan memahami dan juga kreativiti. Macam mana nak membezakan antara dua perkara ni? Dia komputer ialah kita sebenarnya dia boleh buat benda yang lebih baik daripada hanya transmit maklumat sebenarnya. Tapi dia mesti
dia bukan subjek internet sajalah. Dia mesti itu yang bidang dalam sains komputer yang dinamakan sekejap. Saya lupa sebab yang self learn. Artificial intelligence. Oh, AI. AI, tapi artificial intelligence tu untuk robotik tu, untuk robotik. Tapi dia di bawah dia package komputer yang dibina, dia boleh mendidik manusia. Dan dia tak seperti manusia mendidik manusia, tapi dia boleh meniru pendidikan manusia. Contohnya katakan kita nak mengajar pelajar untuk fx sama dengan x kuasa 2, jadi pembezaan dia adalah 2x. Okay? Jadi soalan yang pertama, package tu tanya kepada pelajar itu, adakah kamu tahu jawapannya? Okay? Jadi pelajar tu mungkin tahu jawapannya, dia jawab 2x. Lepas tu soalan yang kedua dia kata, bagaimana kamu boleh tolong jawab bagaimana kamu dapat jawapan ini? So pelajar tu mungkin collapse kan. Lepas tu pelajar tu tanya pada package tu pula, bagaimana, apa sebenarnya penjelasan kepada jawapan ini? Jadi package tu akan bantu dia interface. Neural network, subject neural network, branch daripada artificial intelligence. Artificial intelligence ni adalah kepintaran robot, kepintaran mesin yang pintar. Okay, yang robot tu adalah represent artificial intelligence lah. Dia interactive program. Okay, jadi dia boleh, kan sekarang ni macam kanak-kanak yang kecil kan, kalau ada game tertentu, dia boleh, kat sini ada disebut bahawa game akan game tertentu, komputer game yang tertentu sebenarnya dia assist seorang kanak-kanak untuk belajar. Tapi bukan semua game lah. Sudah pasti yang game tembak-tembak tu tak, bukanlah. Anak saya nak tanya dengan saya, ayam, komputer game ni boleh jadi pandai? Saya kata bukan tembak-tembak naga tu. Tembak-tembak naga. Dia assist, tapi special program kan. Ini dipanggil neural network. Sebab neural network ni dia komputer, program dia self learn. Program tu boleh learn sendiri. Okay, even kalau kita masukkan satu benda yang dia tidak ada dalam dia punya package. Komputer ni sebenarnya dia sebenarnya tahu semua benda sebab kita masukkan semua benda. Itu sebab dia tahu. Okey, tapi neural network, kalau kita masukkan benda yang luar daripada apa yang kita masukkan sebelum tu, dia tahu. Maksudnya dia ada self learn. Dia belajar sendiri. Package tu belajar sendiri. Okey, contohnya kalau sebuah kamus biasa, okey, kalau kita kata dekat dia kamus biasa bahasa Melayu 400,000 patah perkataan. Okey. Selagi kita menanyakan 400,000 patah perkataan tu, dia jawab lah. Kita tahu pandainya dia ni. Okey. Sekarang kita tanya dia perkataan Jawa yang tidak ada di kalangan 400,000 tu. So, apa yang dictionary tu akan buat adalah dia cuba cari perkataan yang lebih kurang sama, dan dia rasa itu adalah root yang sama, dia kata jawapannya yang ini. So dia belajar sendiri tu sebenarnya. Ada dibina satu Macam Google Translate. Tapi Google Translate kalau dia saya rasa dia masukkan juga. Google Translate dia masukkan juga. Direct translation. Cuba tanya dekat dia Google Translate, adakah beberapa perkataan Melayu ini dia adalah perkataan Sanskrit? Ada nanti dia jawab. Tapi kalau artificial AI, dia boleh jawab. Walaupun banyak salah, tapi dia increase lah. Up to maybe 70% dia increase lah. Nah, contohnya kan kita tanya, okey, ada 3 orang, ada 2 manusia dan 1 anjing. Manusia ni nama dia Ahmad, jangan pakai anjing lah. Ahmad, Ali, dan kucing dia nama dia Abang. Kucing bagi nama abang. Katakanlah, sebab kita nak cuba kelirukan sistem. Kan nanti juga kot. Okey, kita nak cuba kelirukan sistem. Okey, kalau kita panggil nama kucing tu Comel, sistem tu mungkin dia kata ini bukan nama manusia. Okey, kalau kita nak kelirukan sistem, kita tak tengok sistem ni pandai. Ni hacker lah. Kalau kita nak tengok sistem ni pandai, kita akan kelirukan dengan nama binatang. Jadi
ada 2 manusia dan 1 kucing, tapi nama dia Ali, Ahmad dan Abang. Okey, sekarang kita tanya dekat dia, Ahmad dan Ali manusiakah? Dia akan jawab manusia. Okey, Ahmad dan Abang manusiakah? Dia akan jawab 1 manusia 1 kucing. Okey, Abang kepada Ali siapa? Dia boleh jawab atau tidak? So abang tadi dah kucing tadi tu. Abang kepada Ali siapa? Dia boleh jawab atau tidak? Dia akan jawab soalan ini salah. Kalau dia kata abang kepada Ahmad adalah Ali, dia salah. Ini proses ini yang sebenarnya mematangkan komputer. Kita kata mematangkan komputer lah, tapi sebenarnya kita sebenarnya mengajar dia supaya berfikir. Sekarang intelligent machine ni dia dah agak bagus, sehingga kan itu sebab dia boleh kalahkan Kasparov tu tahun 2 tahun 3 tahun lepas. Catur tu Deep Blue tu. Dia boleh kalahkan Kasparov, tapi Kasparov kata dia demam saya demam, saya kalah. Itu hanya membezakan dalam bidang sains komputer lah ni. Sekarang ni komputer hanya dibezakan oleh perkataan ini, cerdik. Okay, so manusia cerdik, komputer tidak cerdik. Itu saja. Jadi kalau sekarang ahli-ahli matematik cuba mematematikkan cerdik ini supaya mereka boleh masukkan dalam mesin. So kalau ini berjaya, kita ada Terminator lah. Kalau kita ada soalan yang sifat filosofis kan, aku berfikir maka aku ada. Maka berfikir itu sebagai bukti pada ada kan. Jadi macam berfikir itu seni apa? Adakah berfikir itu macam berfikir itu manusia ataupun binatang berfikir dia berkait dengan roh dan sebagainya kan. Macam komputer dapat tak kita kata dia berfikir? Tak. Berfikir ada banyak kelas. Contohnya mengingat, dia selesai. Mengingat, komputer lebih baik daripada manusia. Okey? Memproses apa yang diingat, komputer lebih baik daripada manusia. Ini bukan memproses benda yang diingat. Ini adalah almost strategi. Manusia menggunakan akal untuk cerdik dalam menangani kehidupan. Komputer tak mampu. Sebab amount yang manusia proses untuk menjadi cerdik luar daripada apa yang manusia itu sendiri tahu. Okay? Ini yang ada the fifth element, the sixth element yang dia orang kata ada benda-benda yang lain sebenarnya membantu otak semualah. Ini neurologi tak boleh explain lah. Ialah orang yang beragama kan explain, kata ini disebabkan roh apa semua, tapi saintis dia memang tak pernah percaya itu kan. Dia kata di mana ini sebenarnya. Okey lah kalau kita tak sebut tahu, tapi setidaknya manusia ada kehendak. Komputer dalam berfikir kita ada kehendak. Kehendak will kan. Komputer ada dia berfikir, tapi adakah dia ada will? Itu sudah masuk kepada, yalah boleh lah itu, tapi saya ingat itu bukan lagi kepada proses berfikir, itu sudah tindakan. Kehendak itu adalah tindakan, bukan pemikiran. Tapi dalam proses pemikiran ini, sekarang ini komputer hanya dibezakan oleh manusia dengan istilah kecerdikan ini. Okay? Itu pun dia orang kata dia orang dah banner lah sistem yang cerdik, tapi Jepun kata mereka dah banner sistem yang cerdik, tapi tak pernah di highlight lagi dekat international ni lah. So tapi it's very hard. Jadi kalau mereka berjaya membanner sistem komputer yang cerdik, nampaknya guru kita akan datang komputer sejenis mesin. Dan itu sebab dalam filem-filem tu mereka buat perkara-perkara yang kata take over machine, take over Terminator di filem semua tu menggambarkan bahawa manusia dia akan dikuasai oleh benda. Mungkin satu bentuk sindiran lah, tak mungkin tak dikuasai secara persenjataan dan sebagainya, tapi hidup kita dah dikuasai. Tulis komputer already been. Sekarang hidup kita adalah mesin. Itu existentialism. Existentialism. Dah 11.30 dah. Okay. Mungkin ada 3-4 minit sebagai kesimpulan akhir.
dan apa mungkin yang bakal kita boleh ceburi dan kita kembangkan lagi. Jadi kalau ditanyakan kepada saya lah, ini idea kan, kita tak boleh nak kata kita boleh laksanakan, tapi kalau kita berusaha untuk melaksanakan, sistem pendidikan kita mesti ditarafkan atau disama tarafkan dengan sistem pendidikan yang dicapai oleh semua negara maju lah. Kita mesti berusaha itu. Itu pun sebenarnya belum menghasilkan kita masyarakat yang baik. Tapi kita kena ada satu cara bagaimana untuk kita mencapai sama taraf kemajuan dengan mereka dan kita masih memiliki keseluruhan kebudayaan kita, agama kita kekal, bahasa kita kekal dan lain-lain semua nilai kita mahu. Dan Barat ini mereka mencapai kemajuan ini dengan menghapuskan keseluruhan sistem mereka, kan? Dan China cuba melaksanakan itu tapi gagal kan. China komunis kan, Cultural Revolution, dia hapuskan semua kebudayaan China tapi gagal. Sebab apa? Kebudayaan itu inbuilt dalam sistem mereka. Jadi mereka sendiri battle dengan komunisme itu balik semula. Okay? Tapi di Eropah somehow saya tak tahu bagaimana mereka boleh berjaya dengan menghapuskan Kristian dan kebudayaan mereka, malah bahasa mereka pun. Contohnya bahasa Inggeris sebenarnya, kalau scientifically bahasa Inggeris sebenarnya 10% saja. Yang lain itu semua istilah Arab, Latin, Greek. Bukan bahasa Inggeris. Jerman, Perancis. Itu tak bahasa Inggeris. Kalau Shakespeare baca teks sekarang, dia tak faham. Bodoh dia. Sebab ini bukan perkataan Inggeris, jadi Latin, Perancis, Jerman, Arab, Greek. Selfie. Okay. Jadi dihapuskan. Itu sebab kesan adalah sebab tengoklah kesan kepada bangsa Inggeris, bangsa Jerman ni, mereka menghapuskan kebudayaan, agama, bahasa. Jadi kesan ni mereka tak tentu arah. Tak tahu apa. Tak apa benda, kita pun tak tahu. Kan? Kadang berjalan kaki satu dunia. Buat apa? Dan bodohnya kita mengikut. Bodohnya kita mengikut. Naik basikal tu nak buat apa? Buat penat. Lainlah kalau dia ada matlamat tu lain cerita. Ni kenapa? Lepas tu saya nak balik. Nak buat apa? Tak ada matlamat. Dia angkat diri dia. Ni disebut dalam sini. Dia angkat satu benda yang jadi hal dalam dunia sekarang ni adalah yang paling teruk sekali, apa ni, the triumph of the individual. Triumph. Pencapaian individu. Inilah dia sebenarnya yang dikejar tu. Yang kita tengok berjalan kaki lah, sibuk pasal dia mencabar diri dia mencabar diri dia. Tapi dia seseorang, dia patut dia awak nak apa ni? Lepas ni saya nak balik lah. Lainlah kalau dia kata, sebenarnya saya nak berhijrah ke negara yang sana dan matlamat saya untuk memajukan bangsa yang miskin di sana. Tak ada. Dia pergi melawat semua, ambil gambar, lepas tu dia balik negeri dia. Duit habis 10,000. Duit orang pun habis dia sebab orang menderma untuk dia kan. Lepas tu dia balik. Balik apa? Saya nak kerja balik semula lah. Dia tak membina apa-apa. Dia tak majukan masyarakat mundur yang dia jumpa, dia buat bisnes. Tak ada, dia just jalan. Lepas dia balik. Dan kita pun suka nak berenang, melepasi selat lah, terbang sana, terbang sini. Kan? Baca ni berpantun 2 hari setengah lah. Buat apa? Buat donat besar. Buat lemah. Donat. So for what? It's nothing. Ini adalah cacar merbah kurun yang ini. So kita tak mahu yang itu. Kan? Jadi bagaimana itu? Kalau kita boleh membina pelajar kita, sebenarnya aim kita adalah bangsa dan agama dan negara. Itu mesti. Kalau pendidikan ini dimajukan, bangsa dan agama mesti triumph ke atas. So kita kembali menguasai keadaan. Kan? Sekarang kita dikuasai teruk. Itu aim kita. Tapi nak memulakannya mesti dengan pendidikan. Pendidikan saja yang akan spread benda itu kan. Kalau tidak, payah.
Kita ada 400,000 guru, 430,000 guru dan 29,000 pensyarah. Function gagal. Dia kena revolusi, kita rosakkan semua sistem maklumat negara balik ke dasar. Balik berdasar. Kita fikir balik. Kita pasal tu. Pasal fikir balik. Ini Padi tak deconstruct dulu. Dikonstrak balik. Padi tak ada nak makan apa dia. Rasanya boleh buat KDKDH. Deconstruct balik. Pakai papan batu balik. Okey, terima kasih.